Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita bermula, mari kita membaca doa. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaina rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Pelajar-pelajar yang dihormati, hari ini kita akan belajar tentang satu topik, kepentingan ilmu. Kenapakah Islam mengambil berat tentang ilmu? Sebelum ini kita telah belajar tentang keadaan orang-orang Arab ketika zaman 570. Pada zaman 570, iaitu sebelumnya kelahiran Nabi SAW, zaman itu adalah zaman jahiliyah. Masyarakat di Mekah melakukan berbagai bentuk kejahatan. Di India berlaku penyembahan berhala orang Kristian dengan sikap spiritual, dan ketika itu di negara-negara Eropah disebut Dark Ages. So dalam masalah ini, Nabi Muhammad SAW ketika umur 40 tahun, 570 dilahirkan, setelah 40 tahun dia jadi Nabi, maka Allah lantiknya di sebuah gua. Beliau sedang memerhatikan, sedang memikirkan bagaimana memberi solusi yang terbaik bagi mengubah masyarakatnya yang banyak kerosakan daripada akhlak, adab dan suasana maksiat. Susah bagi seorang manusia biasa untuk mengupas masalah berat. Tiba-tiba menjelma seorang malaikat yang nama Jibril AS. Ketika itulah Allah turunkan satu wahyu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Allah berfirman, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, kerana Allah mengajar dengan ilmu, dengan pena. Begitulah ayat pertama. Namun ayat pertama itu untuk mensolusi masyarakat ketika itu, Allah tidak perintah membuka hospital, membuka sekolah, membuka industri sebab Dark Ages. Tapi Allah perintah langsung tentang pentingnya ilmu. Bangun sebuah masyarakat dengan ilmu, jatuh sebuah masyarakat disebabkan mereka tidak mengambil berat tentang ilmu. Begitu negara-negara maju semua sekarang sibuk dengan ilmu. Jadi Islam setelah menguasai dunia, memimpin dunia sebesar 1335 tahun, dan akhir jatuh pada tahun 1924, Turkiya Utsmaniyah. Ketika itulah 1924, maka umat Islam terus jatuh kerana mereka meninggalkan ilmu, kerana mereka telah meninggalkan Islam dan mengambil konsep-konsep Barat dan Eropah. Dan seterusnya, hari ini disebut namanya Jahiliyah Moden, di mana umat Islam semua tenggelam dalam perkara ini dan tidak mengambil berat tentang pentingnya ilmu. Jadi ilmu itu penting sekali. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum, hakim, dan harta terhukum. Pelajar-pelajar, mari kita teruskan pelajaran kita tentang kenapa ilmu itu penting.
Kepentingan ilmu pengetahuan kepada golongan remaja. Pada era kontemporari ini, ilmu pengetahuan menjadi pelapik yang meniti dari bibir ke bibir masyarakat seantero jagat. Seluruh dunia hari ini mengambil berat tentang ilmu kerana ilmu yang membangunkan manusia. Daripada dulunya cetek ilmunya menjadi sebuah negara yang maju seperti Jepun dan Jerman. Dua negara ni selalu mengambil berat tentang pentingnya ilmu. Jerman suka membaca kitab-kitab yang berbentuk bahasa asing. Begitu juga Jepun tidak ketinggalan. Minimum mereka membaca setiap bulan 4 buku. Jadi kita kena bertanya, berapa banyak buku yang telah kita baca? Nilai seorang manusia terletak pada buku. Wawasan manusia terletak pada buku. Untuk kita tahu sejauh mana wawasan seseorang tu, kita lihat apa yang dia baca. Kalau dia baca hanya kitab-kitab hiburan, entertainment, maka orang tu cetek ilmu, miskin ilmu. Marilah kita teruskan. Hal ini dikatakan demikian kerana tuntutan zaman telah membuktikan ilmu atau pengetahuanlah yang akan menentukan kejayaan seseorang seandainya dimanfaatkan dengan baik. Ahli falsafah China Lao Tzu ada mengatakan bahawa oleh itu setiap orang seyogianya berusaha mencari seberapa banyak ilmu demi kesejahteraan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ilmu pelita hidup. Demikianlah kata-kata hikmah yang menggambarkan pada kita manfaat yang diperoleh seandainya kita berilmu. Sekiranya pelajar alfa dan menganggap penguasaan ilmu tidak penting dalam kehidupan, mereka bagaikan meracik arus globalisasi dan mereka sentiasa dalam kerugian. Sebaliknya, murid yang memberikan penguasaan ilmu dalam budaya kehidupan mereka, sudah pasti mereka akan menjadi insan yang berjaya. Oleh sebab itu, semua anggota masyarakat hendaklah menggunakan masa untuk memenuhkan ilmu di dada. Apabila seseorang itu berilmu, sudah tentulah pelbagai maslahat akan diperoleh, terutama persoalan yang berligar-ligar dalam gawang minda kita ialah apakah kemaslahan yang diperoleh apabila kita menuntut ilmu. Pelajar-pelajar yang dihormati, hari ini kita sibuk tenggelam, iaitu kita akhirnya lalai dan alfa sebab pengaruh daripada teman-teman kita, pengaruh hiburan, handphone kita, majalah, TV dan YouTube. Jadi banyak perkara hari ini telah menjauhkan kita daripada fokus terhadap pelajaran kita. Jadi sebagai pelajar, kita mesti nilai di mana kita. Adakah anda sibuk nak update Instagram, nak update Facebook, nak selfie, ataupun ilmu tu lebih penting? Masa anda sebagai pelajar tu penting. Ibu dan ayah anda telah melakukan investasi besar untuk mendidik anda agar berjaya. Mereka siap kerja malam siang supaya awak dapat belajar. Gunakan masa dengan baik. Pihak kerajaan siap membina ITE yang begitu mahal. Biaya yang besar sekali. Pendidikannya mahal demi untuk mendidik anak-anak. Namun kita lihatlah pelajar-pelajar Melayu kita yang merokok, yang dating, banyak sekali masalah yang berlaku. Kenapa? Kita tak perasan berapa pentingnya ilmu, betapa di situ kerajaan, ibu bapa kita telah melakukan investasi terhadap pendidikan kita demi masa depan yang lebih baik. Jangan abaikan harapan mereka. Maslahat menuntut ilmu. Terdapat banyak maslahat menuntut ilmu. Antaranya, ilmu membolehkan kita memperoleh kerja yang lebih baik. Dengan pelbagai ilmu yang dimiliki, peluang kerja jaya seseorang akan lebih terbuka dan seseorang itu lebih mudah untuk mendapat kerja. Kita juga akan mampu menjawat jawatan yang lebih tinggi. Dengan jawatan dan gaji yang lumayan, seseorang itu mampu membantu kedua ibu bapa dan memberikan kesenangan kepada mereka. Hasrat dan impian yang terpendam selama ini akan direalisasikan.
Jika kita mempunyai ilmu sebagaimana yang diungkapkan oleh bapa falsafah dunia dari Greek iaitu Plato, barang siapa yang mahu kehidupan di dunia, maka bagi mereka ilmulah kesadarannya. Oleh itu, terbuktilah bahawa jika kita mempunyai ilmu, maka kita mampu meneruskan kehidupan dengan ilmu yang dimiliki. Kerja seperti doktor, peguam, jurutera, guru, akauntan dan sebagainya memerlukan mereka menguasai ilmu pengetahuan. Ingatlah, pelajar-pelajar, sebuah kata Melayu silam ada bermadah bahawa kuat ketam kerana sepitnya. Kuat manusia kerana ilmunya. Sekiranya kita tidak memiliki ilmu, sudah tentulah kita tidak akan mendapat kerja yang kita idam-idamkan. Sebaliknya, mereka yang berilmu sentiasa menjadi idola rujukan masyarakat. Izharlah, nyatakan bahawa seseorang itu akan mendapat pekerjaan yang lebih baik dan terbuka sekiranya mereka mempunyai ilmu pengetahuan. Kelebihan menuntut ilmu. Kelebihan menuntut ilmu akan dapat melahirkan individu yang memiliki minda kelas pertama. Masyarakat minda kelas pertama ini ialah masyarakat yang mampu berdaya saing, kerana sudah tentu masyarakat yang sebegini memiliki jati diri dan akhlak yang terpuji berkat daripada ilmu yang dimiliki. Seandainya kita tidak mempunyai ilmu, maka kita tentu tidak mampu bersaing dengan orang yang lebih berjaya kerana tidak mempunyai kemahiran untuk menghadapi cabaran. Masyarakat minda kelas pertama yang disegani dan dihormati lahir daripada masyarakat yang sentiasa mengutamakan aspek tarbiyah. Berterusan sebagai pemacu pembentuk insan yang berguna. Hal ini demikian kerana mereka menganggap bahawa ilmu itu adalah harta yang paling bernilai berbanding harta yang lain. Dengan ilmu yang kita miliki, kita boleh diangkat menjadi pemimpin berketerampilan serta peneraju dan pengganti kepimpinan negara. Begitulah teman-teman, pelajar-pelajar yang dihormati, peran pentingnya ilmu. Pada zaman ketika Nabi Muhammad SAW membangunkan Madinah yang ketika itu jahilah, orang tak kenal baca, tak tahu menulis. Akhirnya mereka mula membaca Iqra, membaca Abata, dan akhirnya ketika zaman Khalifah Ar-Rashidun, Umar Ibn Khattab, umat Islam telah menguasai dunia, setengah pertiga dunia. Akhir pada tahun Abbasiyah, Bani Abbasiyah, maka Islam telah begitu luas ekspansinya. Maka oleh kerana kestabilan negara Abbasiyah, maka negara menumpukan seluruh fokus mereka terhadap pentingnya ilmu pengetahuan. Masjid mereka ada khalaqah ilmu, iaitu kelompok-kelompok yang belajar ilmu. Berbagai ilmu yang mereka belajar, seperti geografi, tafsir Al-Quran, hadis dan macam-macam mereka belajar. Ketika itu para ulama mereka menulis menggunakan tangan, bukan untuk zaman mereka, sebab zaman mereka banyak orang-orang yang pelajari tafsir dan hadis, tapi mereka menulis untuk zaman kita yang semakin jahilah. Sayang seribu sayang, banyak tulisan mereka dalam bahasa Arab telah ditulis dan terjemahkan kepada bahasa Melayu dan Inggeris. Namun jarang pelajar-pelajar kita membaca dan kita tak dapat mengupas, tidak faham tentang wawasan para ulama. Saya teruskan, bahkan juga insan yang berilmu tidak mudah ditipu oleh sesiapa saja yang ingin mengambil kesempatan atas kelemahan diri kita dan kurangnya ilmu di dada. Golongan yang terperdaya dengan tipu helah golongan yang terkepentingan ialah golongan yang tidak berfikir panjang, kerana mereka tidak boleh membezakan antara hak dan batil. Sekiranya kita berilmu, kita akan sentiasa dihormati masyarakat dan menjadi rujukan serta menjadi teladan. Sebaliknya, insan yang tidak berilmu bagaikan orang yang berjalan tanpa arah tujuan. Pelajar-pelajar, anda belajar supaya jadi orang yang berjaya, orang yang dihormati. Bukan akhir pada anda belajar investasi oleh ibu bapa dan kerajaan, akhir anda bekerja sebagai orang-orang yang hanya bawa lori. Tidak masalah menjadi bawa lori atau membawa teksi, namun pasti anda boleh lakukan yang lebih baik daripada itu. Hidup ini ada tujuan.
Anda sebagai pelajar ada tujuan. Apa tujuan anda? Setiap orang perlu meneroka dan mengutip hasil usahanya sendiri. Secara ringkas, kelebihan menuntut ilmu akan dapat melahirkan individu yang memiliki minda kelas pertama. Apabila seorang itu menuntut ilmu, dia boleh mencipta pelbagai peralatan berasaskan keperluan semasa. Kita lihat Jepun, bagaimana mereka lakukan kajian-kajian, akhirnya mereka mengeluarkan produk-produk. Jerman juga mengeluarkan produk-produk yang hebat seperti Mercedes, teleskop, kamera yang canggih dan sebagainya. Luar biasa. Mereka juga keluarkan laptop IBM. Kalau kita Malaysia, Singapura, kita belum keluarkan satu benda yang menakjubkan dunia, kerana kita perlu orang yang keterampilan yang hebat. Seseorang yang memilih bidang teknik dan vocational untuk melanjutkan pelajaran sudah pasti didedahkan dengan kemahiran dan latihan dalam bidang-bidang tertentu. Latihan dan kepakaran yang dimiliki ini membolehkan seseorang itu untuk mencipta pelbagai peralatan berasaskan keperluan semasa. Ketika menuntut ilmu, sama ada di peringkat sekolah maupun di institusi pengajian tinggi, pelajar-pelajar telah diajar akan diterapkan dengan unsur inovasi dan kreativiti. Keadaan ini membolehkan pelajar mencipta sesuatu yang lebih kreatif dan inovasi bagi meningkatkan penguasaan diri. Selain itu, seseorang memilih untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang sains dan teknologi sudah pasti dapat menyumbang idea dan kepakaran mereka dengan mencipta teknologi yang lebih tinggi untuk memajukan negara, seperti mencipta mesin-mesin dan peralatan berteknologi tinggi dalam bidang pertanian dan perindustrian. Sebagai contoh, Encik Zulkifli Harun, 56 tahun, memiliki syarikat Zul Design Autotronic, merupakan salah seorang masyarakat Malaysia yang telah menghasilkan 1,000 produk inovasi bagi memenuhi keperluan peniaga, terutamanya melibatkan usahawan perusahaan kecil dan sederhana dan peniaga kecil yang mahu memulakan perniagaan. Kita lihat para pelajar bahawa betapa pada zaman Abbasiyah, umat Islamlah yang meneraju dunia, seperti Al-Khawarizmi, Al-Jibra Matematika, Al-Jabir dan banyak sekali Al-Firnas yang telah membuat penerbangan yang pertama, Ibn Sina, pakar dalam kedoktoran, dan banyak lagi para ulama. Ilmu Islam ni telah dikuasai oleh orang non-Muslim ataupun orang Eropah, dan mereka tidak mengaku ilmu Islam, bahkan mereka mengangkat orang-orang Eropah sebagai orang-orang yang sebenarnya meneroka bidang-bidang ilmu. Tapi tidak. Mereka ingin menumpaskan Islam dengan tidak mengaku bahawa itulah ilmu-ilmu daripada umat Islam. Jadi anda, wahai umat Islam, anda, wahai pelajar, adalah orang yang akan meneroka ilmu tersebut dan menjadi orang-orang yang akan berjaya apabila anda mengambil berat tentang ilmu. Cara macam mana nak kuasai ilmu? Pertama, anda perlu fokus. Sebab kalau umur anda 14 tahun, anda hanya boleh fokus 14 minit. Selepas tu 5 minit lagi anda berjalan, makan ke apa, silakan. Selepas tu anda kembali lagi dan fokus 14 minit. Jadi penting fokus dalam belajar dan selalu mengulang-ulang pelajaran tersebut. Apa jua pelajaran yang anda belajar, anda akan perlu menjadikan pelajaran itu minat. Anda ada namanya stakeholder, mengambil berat dan membuat minat pelajaran tersebut. Itu saja yang hendak saya sampaikan. Lepas ini silakan membuat kuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai hasil pembelajaran selepas meneliti video ini, saya berharap anda akan dapat menerangkan perkembangan bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan pada zaman Abbasiyah, menyenaraikan 9 faktor utama mengapa ilmu pengetahuan pesat berkembang di zaman ini, menjelaskan 4 institusi yang memainkan peranan penting dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan menerangkan 5 bidang ilmu yang diterokai di zaman ini beserta contoh bagi setiap satu. Sebagaimana kita semua maklum, ilmu pengetahuan merupakan suatu bidang yang sangat dititik beratkan oleh umat Islam sejak hari pertama diturunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah amalan ini kemudiannya diteruskan hingga ke zaman kerajaan Abbasiyah. Bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan menjadi asas yang terpenting dalam pembinaan kerajaan ini sejak awal penubuhan lagi. Baghdad kemudiannya muncul sebagai kota ilmu terulung. Pada zaman kerajaan Abbasiyah juga muncul begitu ramai sarjana Islam terkenal. Nama-nama seperti Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, Muslim, selain Jabir bin Hayyan, Ibnu Haytham, Al-Battani, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Idrisi dan ramai lagi adalah antara nama besar dalam bidang ini. Perkembangan ilmu pengetahuan di zaman Abbasiyah adalah sangat pesat, malah lebih pesat daripada zaman Umayyah. Ini adalah disebabkan faktor dalaman kerajaan Bani Abbasiyah itu sendiri, yang mana kedudukan politik mereka lebih kukuh dan stabil dan menguasai hampir 2/3 dunia pada ketika itu berbanding semasa kerajaan Umayyah yang sentiasa dilanda krisis pemberontakan, terutamanya daripada golongan Syiah. Faktor ini kemudiannya memberi peluang besar pada kerajaan ini untuk menumpukan perhatian kepada penyebaran ilmu pengetahuan dan pendidikan. Seterusnya, kita akan berbincang tentang faktor utama perkembangan pendidikan di zaman keemasan kerajaan Abbasiyah. Faktor utama perkembangan pesat ilmu pengetahuan di zaman ini adalah disebabkan minat dan galakan daripada khalifah itu sendiri. Sebagai contoh, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur yang merupakan khalifah kedua Abbasiyah telah meminta Imam Malik bin Anas membukukan koleksi fatwa beliau sehingga terhasil kitab yang masyhur Al-Muwatta. Khalifah Harun Ar-Rashid telah membina Baitul Hikmah sebagai perpustakaan negara yang masyhur. Di dalamnya terkumpul karya-karya dari dalam dan luar negara. Khalifah Al-Ma'mun begitu meminati ilmu falsafah sehingga beliau mengarahkan penterjemahan karya Yunani ke dalam bahasa Arab, selain pernah menjadikan buku-buku falsafah Yunani kuno sebagai tebusan terhadap tawanan perang tentera Rom. Faktor kedua, aktiviti penterjemahan. Aktiviti penterjemahan karya dari tamadun luar sangat pesat berlaku di zaman ini, terutama pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Pada masa itu, buku-buku perubatan dan falsafah Yunani kuno terutamanya begitu diminati dan mendapat tempat dalam masyarakat, sehingga akhirnya ia meresap ke dalam disiplin ilmu Islam yang lain seperti ilmu akidah. Faktor ketiga, kestabilan politik dan ekonomi. Kedudukan politik dan ekonomi kerajaan Bani Abbasiyah yang kukuh dan stabil, terutamanya di zaman Khalifah Harun Ar-Rashid dan Al-Ma'mun, membolehkan kerajaan menumpukan usaha secara intensif terhadap pembangunan ilmu pengetahuan dan penyediaan prasarana. Faktor yang keempat adalah dasar kerajaan. Tumpuan kepada merakyatkan ilmu pengetahuan menjadi dasar kerajaan Abbasiyah pada ketika itu. Contohnya ilmu falsafah yang merupakan ilmu golongan elit telah menjadi ilmu yang dipelajari oleh golongan rakyat biasa dan diminati. Kerajaan juga sanggup membayar para sarjana dengan bayaran yang lumayan bagi projek penterjemahan buku-buku ilmiah daripada negara luar seperti Yunani. Faktor kelima, kewujudan prasarana pendidikan yang baik. Banyak kemudahan yang disediakan oleh kerajaan seperti masjid,
perpustakaan, pusat pengajian, bahkan istana khalifah dijadikan sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan, merancakkan lagi aktiviti pendidikan, seterusnya membantu ilmu pengetahuan menjadi lebih demokratik dan meluas. Faktor yang